Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana korang sudi datang tengok video aku ni. Okey, kali ni aku nak share kat korang tips untuk membeli iPhone second hand. Okey, kalau korang nak tahu lebih lanjut, jangan lupa like dan jangan lupa like lah. Harap korang semua jangan lupa subscribe channel aku ni, okey? Mana tahu korang punya subscribe dan komen memberi aku semangat lagi untuk membuat video-video yang akan datang, insya-Allah. Okey, so tak nak membuang masa lagi, aku nak share kat korang tips untuk membeli iPhone second. Okey, kenapa tiba-tiba aku rasa macam aku nak share dengan korang tips beli iPhone second ni? Sebabnya sebelum ni member aku ada call aku, minta tolong aku untuk checkkan handphone dia nak beli tu lah, dia beli iPhone second. Sebab sebelum ni aku ada buat repair iPhone, so aku tahulah part-part mana yang rosak apa semua. So aku pun tolonglah dia checkkan phone tu. Lepas pembelian tu dah settle apa semua, dia pun dah pakai, dia pun dah happy, dia pun suruh aku share dengan orang lain macam mana nak beli iPhone second ni. Yelah, tak semua orang tahu macam mana cara nak check iPhone tu kan. Ok, so aku ada beberapa tips yang aku nak share dengan korang supaya korang tak adalah rasa tertipu bila beli tu. Sekarang ni kat luar macam-macam orang jual, harga yang murah ada, harga yang mahal pun ada. So insyaAllah kalau korang pegang tips aku ni, berbaloi korang beli iPhone tu. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan. Okey, tips yang pertama, korang kena check iPhone model tu dengan storage dia. Kenapa korang nak kena check benda ni? Contohnya seller ni menjualkan iPhone 7 128GB, tapi bila korang check, tiba-tiba hanya 64GB sahaja yang dia jual kat korang. So kat situ korang boleh tahulah iPhone tu berapa gig yang dia jual. So tak adalah rasa tertipu sangat. Kalau contoh dia kata 128 tapi dia bagi kau 64, kan dah rugi kat situ. So kat situ kita kena confirmkan betul-betul lah, pasal biasanya 64 dengan 128 tu harga dia pun berbeza juga. Ok, ini cara mudah untuk korang check iPhone model dan storage ya. Ok, pertama sekali korang pergi setting, kemudian general, about. Ok, so kat sini korang boleh nampak model name iPhone 7. Ok, capacity ni yang ni je korang perlu check untuk tahu storage dan model. Korang dapat tak ni? Ok, so nombor 2, korang kena check semua button yang ada, seperti volume button, silent button, tu semua kena check lah. Home button pun kena check jugalah kalau untuk iPhone 7 ke bawah. Sebabnya tak nak lah nanti kan korang beli volume tak function ke, silent tak function ke. So sebab tu kita kena check semua bagi puas hati sikit. Ok, nombor 3, korang kena check fingerprint atau Face ID. Biasanya 8 Plus ke bawah dia masih menggunakan fingerprint lagi. Dia iPhone 8 ke atas tu baru dia pakai Face ID lah. So korang kena check lah Face ID dengan fingerprint tu. Kalau macam fingerprint ni korang kena check kalau fingerprint tu rosak, harga dia akan lagi murah lagi. Sebabnya bila dah rosak tak boleh nak repair. Sekali fingerprint tu rosak, dah tak boleh nak repair lagi fingerprint tu. Hanya boleh ganti home button saja. Home button tu hanya function untuk tekan back to home saja. So kalau macam function fingerprint tu dah tak ada. Okay, so fingerprint ni korang kena check betul-betul lah. Okay, so ni untuk korang check fingerprint. Okay, mula-mula pergi setting, kemudian touch ID dan passcode. Okay, tang sini add fingerprint. Okay, korang try letak ibu jari korang dekat home button ni. Okay, kalau macam ni dia masih detect lah fingerprint. Ok, tips yang nombor 4, korang kena check digitizer dia lah. Korang kena check lah semua screen tu function lah. Contohnya pergi dekat message, korang tekanlah keyboard tu satu persatu, semua keyboard tu function. Ok, ada satu lagi cara. Cara dia korang tekan kat icon tu, korang hayun lah icon tu atas bawah semua. Asalkan dia dapat touch semua tu dah kira ok dah tu. Lepas tu korang tengok-tengok lah sikit, kok ada macam tumpuk hitam ke. Kalau ada tumpuk hitam tu maknanya dead pixel tu lama-lama dia akan rosak. Dia akan rosakkan juga screen tu. Nak tak nak kau kena tukar juga screen tu untuk elakkan dead pixel tu. Ok, untuk check touch screen korang boleh cuba cara macam ni. Ok, tekan lama-lama dekat icon. Ok, lepas tu korang cuba move kan dia. Ok, move kepada semua tempat, biar semua tempat tu kena lah. Ok, itu cara pertama. Ok, cara kedua korang boleh try keyboard. Cara dia korang tarik ke bawah. Ok, dekat sini ni akan keluar segala jenis keyboard yang ada. So korang boleh cuba satu persatu lah sampai habis. Ok, make sure semua keyboard ni function lah. Ok, yang nombor 5, korang kena buka kamera, check kamera depan belakang function atau tidak. Ok, kalau function korang buka kamera belakang, korang tekan fokus macam
Biasanya kau tekan fokus, dia akan macam blur dan dia akan terang, dia akan fokus macam tu lah. So check fokus tu function atau tidak. Sebab ada sebelum ni customer aku yang repair phone ke aku, dia beli phone tu tapi kamera tu tak fokus. Nak tak nak dia kena tukar kamera tu. Okey, yang fokus tu kena pastikan check juga banyak biasanya ramai yang tak check fokus tu, dia asal buka depan belakang dah cukup lah tu. Okey, yang nombor 6, korang boleh buka flash, tengok flash tu function atau tidak. Okey, kita nak check kalau boleh kita check semuanya function lah. Okey, yang nombor 7, korang cuba masukkan SIM card korang ke dalam phone tu. Nak tengok line dapat ataupun tidak. Kalau line korang dapat, alhamdulillah lah. Sebabnya takut telco lock, so sebab tu dia nak jual ke apa ke. So kita nak bagi mengelakkan benda-benda macam tu lah. Tips nombor 8 pula, bila dah masuk SIM card tu, cuba korang buat call. Okey, ini function dia untuk korang test speaker telinga dengan mic. Bila korang dah cuba buat call, speaker telinga okey, mic pun diorang dengar, cuba buat loudspeaker pula. So diorang cakap buat loudspeaker. Kalau semua tu okey, bermaknanya speaker dengan mic dia tak ada masalah lah. So sukses lah kat situ. Okey, lepas tu korang boleh cuba tempat charge dia. Okey, korang cocok charger kalau berfungsi macam ni, so tak ada masalah lah. So korang kena standby lah power bank sebelum korang nak pergi COD tu. Nombor 9, check wifi. Buka wifi, dah connect lah dekat mana-mana kedai ke, hotspot ke, supaya nak tengok wifi tu boleh connect lah. Kalau boleh connect, dah lepas lagi satu masalah. Okey, nombor 11, korang kena check iCloud ID dekat phone tu. Sama ada phone tu masih ada iCloud ID ataupun tidak. Kalau tak ada, okey. Kalau ada, minta tolong seller tu buangkan iCloud ID tu. Andai kata kalau dia kata dia terlupa, dia tak ingat password ke apa ke, korang boleh lupakan lah phone tu. Sebab phone tu mungkin ada something wrong lah kat situ. Biasanya kalau iCloud ID dia tak boleh nak sign out, korang pun tak boleh guna. Sebab korang nak masuk dekat App Store pun kena pakai iCloud ID korang. Kalau iCloud ID dia tak boleh sign out, so korang lupakan je lah phone tu. Ok, nombor 12, korang kena reset phone tu. Ok, dia ada satu function reset all content and setting. Sebab apa korang kena buat benda ni? Sebelum ni aku pernah tolong member aku yang lain beli phone. Bila nak set up phone tu balik, dia minta iCloud ID owner lama. Kalau ada lagi iCloud ID orang tu, masa lepas kau reset tu, minta seller tu sign out iCloud ID tu lah. Itu kena berjaga-jagalah. So bila lepas korang reset, boleh set up macam biasa, dah tak minta ID owner lama, kira pas satu. So korang boleh lah angkat phone tu. Ok, cara nak reset dia, pergi dekat setting. Ok, general, scroll paling bawah, ada ni reset. Ok, pilih yang ini, reset all content and setting. Ok, lepas tu continue, reset. Ok, itu sahaja 12 tips dari aku untuk korang. Ok, harap ianya bermanfaat untuk korang semua. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share video ni dan jangan lupa subscribe video aku. Ok, so itu sahaja. Kalau korang ada lagi tips-tips yang bagus untuk cek handphone ni, korang boleh komen kat bawah. Kita sama-sama bantu untuk orang lain juga. Ok, so itu sahaja. Kita jumpa lagi di video seterusnya.